Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama dengan saya dalam video kedua siri bina SOP untuk newbie. Baik. Batuk sikit. Baik. Video yang pertama tadi saya dah terangkan kepada anda kenapa kita wajib bina SOP. Kepada saya ia hanya semata-mata untuk mengurangkan risiko kegagalan. Okey. Tapi apa yang ada dalam risiko kegagalan itu? Kenapa kita boleh gagal itu? Saya akan terangkan dalam video yang kedua ini. Dan video yang kedua ini saya akan menjawab persoalan-persoalan yang perlu ada dalam SOP. Okey. Kalau kita nak bina SOP itu apa sebabnya? Okay? Video ni juga saya akan cover untuk tajuk apa itu SOP sebagai mukadimah dan juga apa objektif kita membina SOP. Baik. Yang pertama sekali adalah apa benda sebenarnya SOP ni? Apa benda? Okey. Apa benda SOP ni? Apa itu SOP? Okey. SOP basically adalah singkatan untuk Standard Operation Procedure sesebuah syarikat ataupun sesebuah pekerjaan. Okey. Prosedur ini boleh jadi panjang, okey, dia boleh jadi pendek. Ada yang prosedur dia 2 step, ada prosedur dia 3 step, ada prosedur dia bermacam-macam step lagi. Okey. Untuk yang kebiasaan, untuk yang standard punya SOP adalah dia boleh jadi rajah, boleh jadi penulisan. Okey. Dia boleh jadi rajah yang begini, kotak yang begini, okey, ataupun dia boleh jadi penulisan yang begini. Okey, langkah 1 bla 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 macam itulah. Okey, apa-apa sahaja yang kita tulis asalkan dia merupakan kita punya prosedur dan menggunakan langkah-langkah yang terperinci, memberikan langkah-langkah terperinci, itu kita panggil sebagai SOP kita. Okey. Yang paling penting dalam SOP ni, apa dia yang perlu ada dalam SOP ni? Okey. Paling penting kita kena tahu SOP ni, kita buat SOP ni untuk siapa? Okey, untuk siapa? Siapa yang kena guna SOP? Siapa yang akan menjalankan SOP? Okey, siapa yang akan guna? Siapa guna? Okey, siapa yang jalankan? Kemudian kita kena tahu lagi siapa yang pantau. Okey, ini soalan-soalan yang kena ada dalam SOP. Okey, siapa yang membetulkan? Ini semua penting ya. Okey, siapa yang betulkan? Kalau kita kita tak ada benda ni, kita akan susah nak buat SOP. Baik. Yang kedua pula adalah, okey, di mana? Okey, di mana kita nak guna? Di mana kita perlu guna? Di mana kita wajib guna? Okey. Ini adalah persoalan-persoalan yang perlu ada dalam SOP. Okey. So di mana? Okey. Okey, bila? Okey. So bila? Sama juga. Bila kena guna? Bila kena betulkan? So benda-benda ini adalah perkara yang kita harus jawab dalam SOP. Dan perkara yang paling besar sekali adalah sebab kita buat SOP. Okey, sebab kita buat SOP. Maafkan tulisan saya yang semacam doktor ini. Okey, sebab kita buat SOP pasti ada sebab. Contoh. Kalau kita buat SOP untuk pengempusan barang, contohnya untuk pengempusan barang, kita buat SOP untuk pengempusan barang, okey. So kita buat kat sini langkah 1, barang harus dibungkus. Okey, ini langkah 1. Baik, ini cara yang paling asas macam mana anda nak bina. Okey, langkah kedua, barang harus ditimbang. Okey. Langkah yang ketiga, okey, isikan borang catatan. Okey, ini langkah dia yang ketiga. Okey, alright. Jadi kalau kita tak ada sebab untuk buat SOP ni, okey, kenapa kita nak buat?
Jadi sebab apa? Kita kena cari sebab. Sebab apa kita kena ada langkah 1? Sebab apa kita ada langkah 2? Sebab apa kita ada langkah 3? Okey. Sebab pertama, kenapa barang harus dibungkus? Sebabnya adalah kerana kita kena ikut peraturan. Ikut peraturan Pos Malaysia. Pos atau syarikat kurier. Ini sebabnya. Kalau kita tak ikut, nampak Kalau kita tak ikut prosedur dia, masalahnya kita barang akan kena reject. Kalau kena reject, dia akan jadi lambat. Nampak tak kat sini? Nampak tak apa benda yang akan jadi kalau kita tak buat ikut prosedur? Okey, kalau kita buat ikut SOP, barang akan jadi lambat sampai. Lambat untuk kita post. Okey, jadi sebab itulah kita harus bungkus. Kita harus bungkus. Barang itu harus dibungkus. Kalau tidak, dia akan lambat sampai. Kenapa dia harus ditimbang? Okey, harus ditimbang. Kenapa kita kena timbang? Kenapa kita tak bawa pejabat pos bawa timbang? Sebab yang pertama, kita nak maklumkan pada pelanggan. Berapa ringgit pada pelanggan. Kita nak maklumkan berapa ringgit sebenarnya yang kena bayar sebelum kita boleh pergi pejabat pos. So supaya customer boleh hantar, supaya customer boleh bayar duit tu dulu. Okey, macam saya buat, sebab saya ada buat printing. Jadi flyers tu kadang-kadang berbeza-beza. Dia orang nak 1000, kadang ada nak 500, kadang ada nak 700, kadang nak 800. Jadi kita terpaksa hantar. Jadi setiap kali kita nak hantar, sebelum kita hantar, kita dah tahu dah. Okey, kita punya SOP kita dah ada dah. Kita dah ada dah. Flyers, okey, catatan kita dah siap dah. Okey, flyers 100 gram berapa ringgit? Okey, berapa RM? Okey, 500 gram berapa RM? So ini SOP kita. Setiap orang yang nak pergi post barang, yang dah post, okey, dia yang nak timbang, okey, dia wajib rujuk kepada kita punya lembaran ni, lembaran harga pos penghapusan. Okey. Lembaran harga ni bukan pos yang Malaysia yang bagi, ini kita yang buat. Okey, ini kita yang buat. Mereka hanya bagi guideline, sekian panjang, sekian berat berapa, sekian berat berapa. Okey. Jadi kita yang pandai-pandai ambil inisiatif untuk bina SOP ini supaya dia memudahkan kerja kita. Okey. Itu adalah sebab kenapa kita kena buat SOP. Okey. Ini sebab So, kalau sebab kita untuk bina SOP, sebab kita untuk bina SOP tak cukup kuat, kita takkan buat. Kalau kita tak cukup kuat, sebab tak cukup kuat kita nak bina SOP, kita takkan buat. Okay, kita takkan buat. Simple enough. Kalau kita sebab apa? Sebab apa saya kata tak cukup kuat? Sebab kebiasaannya orang yang kerja seorang diri ni, dia rasa dia tahu semua. Okay, dia tahu semua. Dia nampak semua. Contohnya customer, aku ingat dah, kalau hantar ke Penang RM7.69, kalau hantar ke Sabah Sarawak RM9. Kalau kotak L begini, kotak XL begini, kotak M begini. So dia ingat semua di kepala dia. Sedangkan tujuan kita bina SOP ini supaya kita tak buat silap banyak kali. Okey, kita buat silap banyak kali, silap yang sama banyak kali, supaya kita ada rujukan untuk kita betulkan kesilapan kita. Baik. Okey, itu ini adalah perkara asas dalam kita nak bina SOP. Jadi saya ulang balik. Okey, yang pertama kita kena tahu kita bina SOP untuk siapa. Okey, kita kena bina SOP untuk siapa. Yang kedua, kita kena tahu di mana kita kena guna SOP, di mana kita perlu di mana kita perlu wajib guna. Okey, di mana kita kita boleh skip kalau benda tu tak menjadi masalah. Okey, yang kedua, bila kena guna dan bila kita kena betulkan. Dan saya tambah lagi satu, bila kita kena semak. Okay. Baik, dalam video seterusnya saya akan kongsikan kepada anda, okey, apa itu untuk siapa terlibat dalam membina SOP. Okey, saya akan kongsi kepada anda siapa yang terlibat dalam membina SOP. Jadi siapa yang perlu kuasakan SOP dan siapa yang perlu pantau SOP. Okey, 3 perkara ini saya akan
kongsikan dalam video seterusnya. Jadi semoga anda mendapat manfaat untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.